2020 hampir labuhkan tirainya dan inilah episod terakhir Majalah 3 untuk tahun ini. Tahun yang begitu mencabar kerana dunia diuji dengan pandemik COVID-19 yang belum lagi berakhir. Dan sehingga ke hari ini, hampir 1.7 juta manusia telah pun terbunuh akibat krisis ataupun pandemik yang dianggap antara yang terburuk dalam sejarah kehidupan manusia moden. Bandar Wuhan yang terletak di China mula menjadi tumpuan seluruh penduduk dunia pada penghujung Disember 2019 setelah penemuan penyakit yang berpunca daripada virus corona. 4 Februari lalu, misi pertama membawa pulang 107 orang yang terdiri daripada 88 rakyat Malaysia dan 19 lagi adalah pasangan serta anak mereka yang bukan warga negara. Jam 4 pagi. Bertempat di Unit Kecemasan Udara atau Air Disaster Unit ADU, para petugas dari pelbagai agensi sudah mula bersiap sedia untuk menyambut ketibaan kumpulan kedua rakyat Malaysia yang dibawa pulang dari Wuhan, China. Usaha membawa pulang rakyat Malaysia ini bukan sahaja membabitkan kerjasama dua hala di antara kerajaan Malaysia dan China, malah turut melibatkan peranan pelbagai agensi kerajaan. Kesemuanya dibawa ke Air Disaster Unit ADU untuk saringan kesihatan dan pembersihan sebelum dikuarantin selama 14 hari. Beginilah rutin harian pasukan perubatan di mana mereka harus membuat rondaan ke setiap bilik yang terdapat di pusat pemantauan ini bagi memastikan penghuni di sini tidak mengidap sebarang penyakit, terutama sekali demam, batuk ataupun sesama. Hospital Sungai Buloh turut menjadi tumpuan masyarakat dengan kepakaran yang terdapat di sini. Wad 4C yang merupakan wad khas bagi penyakit berjangkit menjadi nadi bagi hospital ini dalam menghadapi pandemik COVID-19. Antara fasiliti yang melengkapi Wad 4C ini adalah monitor ini. Monitor ini berfungsi untuk menunjukkan kadar tekanan udara di dalam bilik pesakit yang menunjukkan udara daripada dalam bilik pesakit tidak keluar ke koridor wad. Seterusnya boleh memberikan ancaman kepada para petugas. Walau hampir setiap hari terpaksa menyarung PPE untuk menjalankan tugas merawat, Azilah tetap berhati-hati agar tidak mendedahkan dirinya kepada jangkitan wabak pandemik ini. Pertama kali memang sangat takutlah, tapi selepas diberi penerangan oleh pakar kami, semangat dan teamwork rakan-rakan sekerja di Paksi ni, saya rasa itu tanggungjawab kita oranglah. Di Malaysia, peningkatan kes secara mendadak pada penghujung Mac lalu menyebabkan penyusutan bekalan peralatan perlindungan diri atau PPE. Justru banyak pihak tampil secara sukarela berganding bahu menyediakan PPE untuk disumbangkan kepada petugas perubatan di seluruh negara. Dan Majalah 3 pada paparan kali ini bersama dengan mereka, golongan para sukarelawan yang mana turut sama membantu dalam menyediakan pakaian perlindungan. Tanggal 18 Mac lalu, bermula episod hitam dalam diari kehidupan Aiza Shazira Shahak. Suaminya, Inspektor Fairuz Sabrun, dikejarkan ke hospital kerana menyangkakan dijangkiti demam denggi. Namun pada keesokan harinya, suaminya sempat memaklumkan Aiza bahawa dia mungkin tidak dapat hidup lebih lama kerana disahkan positif COVID-19. Tarikh yang tak akan saya lupakan sampai bila-bila bila doktor telefon, puan kami minta maaf. Kami tak dapat selamatkan suami puan dan suami puan telah menghembuskan nafas yang terakhir. Masa tu handphone saya jatuh. Saya kata saya jatuh kat sebelah katil. Saya tak tahu nak buat apa lagi. Difahamkan jenazah pesakit COVID-19 berpotensi memindahkan virus corona kepada pihak yang menguruskan jenazah. Justru kesemua petugas maupun ahli keluarga yang terlibat menguruskan jenazah diwajibkan memakai PPE sebagai langkah perlindungan. Tidak seperti kelaziman, hanya 4 orang petugas termasuk waris sahaja yang dibenarkan terlibat sama dalam pengurusan jenazah keluarga mereka yang telah pergi buat selamanya.
Awal bulan ini, lebih kurang 280 orang pegawai perubatan terlibat dalam proses pengambilan sampel secara besar-besaran atau mass sampling di sekitar Chowkit dan Kampung Baru, Kuala Lumpur. Makmal Kesihatan Awam Kebangsaan atau MKAK antara institusi penting dalam menjalankan diagnosis sampel COVID-19 di Malaysia. Disebabkan kita telah pun dilatih, mentally kita dah ready lah. Dalam waktu genting ini, Pusat Darah Negara juga turut tampil dengan penyelidikan bagi menggunakan plasma sebagai rawatan untuk pesakit COVID-19. Anak kelahiran Jitra Kedah ini menjadi penderma convalescent plasma sulung negara pada 2 April lalu. Tidak semua individu dibolehkan menderma plasma. Mereka perlu sihat daripada sebarang penyakit kronik, tidak mengambil sebarang ubat pada jangka masa panjang serta mempunyai tahap kesihatan yang optimum. Susulan PKP dilaksanakan pada 18 Mac lalu, banyak lokasi telah diisytiharkan zon merah berikutan pertambahan kes COVID-19 positif yang membimbangkan. Dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM mengambil keputusan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD bagi membendung penularan wabak virus COVID-19. Ketika ramai antara kita diulit mimpi, beberapa trak ATM yang dipenuhi anggota celuring hijau dan kawat berduri ditemani PDRM serta beberapa agensi penguat kuasa yang lain menjalankan misi memagar kawasan yang diisytiharkan sebagai PKPD. Jeneral Tan Sri Datuk Sri Haji Effendi Buang TUDM turut turun padang ke PKPD Selayang Baru. Panglima Angkatan Tentera Malaysia ini sangat berpuas hati dengan kerjasama ATM dan PDRM dalam memerangi pandemik COVID-19. Di awan biru, kelihatan helikopter AS355N PGU membuat rondaan. Tujuan utama penerbangan malam ini adalah untuk membuat pemantauan kegiatan orang ramai dan pendatang tanpa izin. Kebetulan, ia juga malam sambutan kempen menghargai keringat pasukan Barisan Hadapan yang memerangi COVID-19 di sekitar ibu kota Kuala Lumpur. Kita sekarang berada di sekitar KLCC dan Menara KL. Dan kalau kita tengok bangunan di sekitarnya semuanya terpancar lampu warna biru. Ini adalah kempen menyokong frontliners yang dianjurkan oleh Kementerian Wilayah. Di waktu sama, proses penghantaran bekalan PPE oleh PGU ke Kuching Sarawak masih berterusan. Sehingga tarikh sama juga, seramai 159 orang rakyat Malaysia dari luar negara yang berasal dari Sabah dan Sarawak selamat dihantar pulang oleh TUDM melalui 6 penerbangan. Bagi Nurul Ashikin Abdul Hadi, pelajar Universiti Mansurah, Mesir, peluang untuk pulang ke pangkuan keluarga ketika pandemik COVID-19 adalah satu kelegaan. Sambutan Hari Keputeraan rasmi Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong kali ini sunyi sepi akibat penularan COVID-19. Namun, ia bukan kekangan bagi Tuanku Al-Sultan Abdullah mencemar duli bersama rakyat. Di peringkat awal ketika kita mula berhadapan dengan wabak COVID-19 ni, Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja Pemarsudi Agong sendiri telah pun berangkat bagi melihat sendiri bagaimana konteks kerja frontliners di Barisan Hadapan. Dan pada tanggal 25 Mac yang lalu, Istana Negara turut berhadapan cabaran getir apabila terpaksa mengharungi situasi lockdown. Ia berikutan sejumlah 14 orang kaki tangan Istana Negara yang juga kontak rapat Tuanku berdua disahkan positif virus COVID-19 dan harus dikuarantin. Sejak daripada itu, pelbagai langkah pencegahan telah dilakukan bersesuaian dengan prosedur operasi standard SOP yang disarankan pihak kerajaan bagi membendung penularan virus COVID-19 ke dalam Istana Negara.
Walaupun Istana Negara kini mengambil langkah berjaga-jaga dalam menerima kunjungan tetamu, ia tetap tidak menghalang daripada majlis penting untuk dijalankan. Namun, seluruh rakyat Malaysia perlu berganding bahu berjihad bersama Wira Barisan Hadapan agar kita mampu kembali menjalani kehidupan seperti sedia kala demi kebaikan bersama. Tangkap pindah gajah liar. Baiklah, sini pada paparan rentak kehidupan manusia yang pelbagai. Majalah 3 tidak pernah ketinggalan untuk paparkan kisah dunia haiwan yang memberi manfaat kepada penonton. Ia juga mencuit hati dan memberi informasi yang cukup bermakna tentang perjuangan untuk lindungi spesies haiwan. Kisah mengenai haiwan seperti gajah, haribau, enggan dan tuntung antara yang kami paparkan tahun ini. Di Johor, terdapat 4 daerah yang sering menerima laporan berkaitan konflik manusia gajah iaitu Segamat, Kluang, Mersing dan yang paling banyak Kota Tinggi. Memandangkan permasalahan ini semakin serius, pihak Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan menjalankan operasi tangkap pindah bagi menyelamatkan kumpulan gajah-gajah itu. Sekarang ni saya sudah berada di Kota Tinggi Johor, iaitu lokasi gajah liar telah memasuki kawasan orang kampung kat sini. Sebentar lagi Perhilitan akan memindahkan gajah ni menggunakan gajah denak. Abot dan Rambai, gajah denak dari Pusat Konservasi Gajah Kuala Gandah, Pahang, dibawa bagi membantu mengalihkan 2 ekor gajah liar betina itu ke hutan yang jauh daripada aktiviti manusia. Selepas hampir 15 minit tembakan ubat pelali, gajah-gajah denak beserta penjaganya atau lebih dikenali sebagai mahut kemudian memasuki kawasan gajah liar pertama yang telah dibius. Abot dan Rambai akan mengapit gajah liar dari kiri dan kanan. Gajah denak ni jadi macam benteng keselamatan kita lah untuk kita dekat dan menghampiri gajah liar. Bila sampai je gajah denak ni, gajah liar tu akan mula tenang. Ni. Batu. Proses seterusnya adalah pelepasan mamalia ini ke hutan simpan Johor. Pada hari yang sama, operasi tangkap pindah 2 ekor gajah liar di Johor. Bagi yang bertarung nyawa menyelesaikan misi ini, kepuasan mereka adalah ketika melihat mamalia itu kembali ke habitatnya tanpa gangguan manusia. Konflik haiwan dan manusia akan berterusan dalam arus pembangunan. Nasib dan masa depan mamalia gergasi ini begitu rapuh, tetapi kita semua berperanan untuk memastikan gajah tidak pupus dari muka bumi. Di pulau kegemaran ramai ini, bertempat di Kampung Teluk Nipah, terdapat seorang warga emas yang mengejar impian mengusahakan rumah tumpangan. Nurdin Bakar, 64 tahun atau lebih mesra disapa Pak Din, bukanlah calang-calang orang. Datuk kepada 4 orang cucu ini terkenal dengan kebolehan menjinakkan burung enggang liar. Rata-rata sangat teruja dan tidak sabar untuk menjadi saksi kepada keajaiban alam semula jadi yang bakal berlaku di hadapan mata mereka. Pak Din mempunyai cara tersendiri mengumpan tetamu bersayapnya. Pada mulanya, kepelbagaian jenis buah-buahan menjadi habuan burung-burung enggang ini. Tetapi sejak Pak Din mendapat khidmat nasihat beberapa pencinta burung yang arif mengenai pemakanan haiwan ini, pisang awak menjadi pilihan. Pulau Pangkor yang berkeluasan 18 km persegi kaya dengan hutan hujan tropika dan kawasan berbukit. Ia antara faktor penting pulau ini habitat pilihan burung enggang. Kepadatan penduduk pulau yang agak sederhana juga antara sebab pulau ini sesuai untuk membiarkan burung itu kerana di sini konflik antara manusia dan haiwan liar tidak wujud.
Hubungan istimewa antara Pak Din dan burung enggang di Pulau Pangkor bukan setakat tatapan bercorak hiburan sahaja. Tetapi terkandung mesej bahawa setiap insan boleh memainkan peranan masing-masing melindungi haiwan-haiwan liar dan habitatnya daripada kemusnahan, tidak kira apa jua situasi dan cabaran. Dikelilingi dengan laut dan sungai, Terengganu terkenal dengan kewujudan haiwan bercengkerang seperti penyu, kura-kura, tuntung laut dan sungai. Namun masa depan haiwan-haiwan terutamanya tuntung sungai diambang kepupusan kerana habitat semula jadi kini semakin terancam berikutan kepesatan pembangunan yang tidak terkawal. Tidak mengambil enting akan hal kepupusan reptilia itu, Persatuan Badan Bukan Kerajaan Turtle Conservation Society mengambil inisiatif mengadakan aktiviti melepaskan anak tuntung bersama segelintir kanak-kanak di tebing Sungai Pasir Gajah Kemaman untuk memupuk rasa tanggungjawab dan kasih kepada haiwan ini dalam kalangan generasi muda. Muhammad Ruzdan Awang, 46 tahun atau lebih mesra disapa sebagai muda ini, sudah hampir 10 tahun berkecimpung dalam kerja-kerja mencari telur tuntung di pesisiran Sungai Kampung Lembah Temir. Kuala Berang terkenal dengan hidupan sungai berkenaan kerana kuantiti ia yang naik untuk bertelur di pesisir sungai daerah ini lebih tinggi berbanding dengan kawasan lain di negeri Darul Iman. Sekali pandang, susuk fizikalnya agak mirip dengan penyu, namun saiz tuntung lebih kecil. Setiap tahun, anggaran 800 telur tuntung akan menetas di Pusat Konservasi Tuntung Bukit Paloh. Kesemua anak tuntung yang dikira sudah cukup matang untuk berdikari akan dilepaskan ke habitat asal. Setelah meluangkan kehidupan di dalam kolam selama setahun, kini tiba masanya untuk anak-anak hidupan air tawar ini berdikari dan berhadapan dunia realiti penuh dengan cabaran. Manakala usaha murni individu-individu untuk mengekalkan kewujudan tuntung sungai tidak akan terhenti di sini. Semoga segala penat lelah mereka terbalas dengan kemanisan apabila suatu hari nanti reptilia bercengkerang ini mampu untuk hidup bebas di bumi yang dikongsi bersama tanpa sebarang ancaman rakus dari makhluk yang bernama manusia. Muhammad Suhaimi Osman, 47 tahun, antara petugas yang diberi tanggungjawab menjaga kucing besar berbelang di Zoo Taiping. Pelawat teruja melihat aksi Suhaimi. Bukan setiap hari berpeluang melihat pergaulan manusia dengan pemburu kental digeruni ramai dari jarak dekat. Baby, nama harimau belang betina ini. Ia antara 3 ekor harimau dewasa di Taman Mergas Tua tertua di Malaysia. Baby, ikon penting Zoo Taiping. Pengunjung bukan setakat dapat melihat hidupan liar ini dengan dekat, malah berpeluang mengenali sifat-sifat harimau sebagai haiwan pemangsa yang duduk di tempat teratas rantaian makanan. Menariknya, ketika negara dilanda pandemik COVID-19, Zoo Taiping dikejutkan dengan berita mengembirakan. Pada tanggal 12 April, Zoo Taiping mencatatkan sejarah apabila Baby melahirkan 3 ekor anak harimau. Ketika penggambaran majalah 3, anak-anak harimau baru berusia 4 bulan. Suhaimi dan Muhammad Nasrul Syafiq antara 3 orang petugas menjaga kebajikan haiwan berkenaan di dalam premis ini. Puntum, Teja dan Bayu kini kebanggaan Zoo Taiping kerana anak-anak harimau ini bukti program pembiakan harimau dalam kurungan berjaya. Tetapi hakikatnya program konservasi melalui pembiakan dalam zoo bukan jawapan mengatasi masalah kepupusan harimau di habitat semula jadi. Pembiakan dalam kurungan hanya menjadi penyokong sahaja, supporting sahaja. So cara kita membuat dia adalah dengan membiak harimau belang supaya kita ada bilangan yang lebih banyak dan juga lebih stabil dari segi genetik dia dan sebagainya. Setiap insan dikurniakan dengan ilmu, bakat dan kemahiran untuk berbakti, sama ada untuk mencari rezeki ataupun membantu insan lain yang memerlukan. Mereka ibarat wira yang tidak didendang, namun semangat dan inspirasi mereka memberi pedoman untuk semua.
Dikenali dengan gelaran Bandar Diraja, Kuala Kangsar Perak sememangnya sinonim dengan identitinya dalam industri penghasilan kraf labu sayung. Namanya diangkat bersempena dengan lokasi yang terletak di Mukim Sayung. Selain digunakan sebagai bekas simpanan air minuman, ia turut dijadikan cenderahati bagi sesiapa yang berkunjung ke sini. Lebih 50 tahun mengekalkan kaedah pembuatan labu sayung secara tradisional, Masnah Sulaiman mewarisi teknik penghasilan seni seramik ini menerusi pemerhatian daripada Allahyarhamah ibunya. Nampak mudah tapi sebenarnya sukar untuk menghasilkan sebiji labu sayung ini. Lebih-lebih lagi ketika proses pembentukan dijalankan kerana ia memerlukan teknik picit dan cubit yang betul lah. Labu yang sudah dibakar akan dikambus ke dalam longgokan sekam padi dan dibiarkan selama 10 minit. Labu yang telah disepuh akan berubah menjadi hitam sebaik dikeluarkan. Selagi nyawa dikandung badan, Maknah tetap mengorak langkah meneruskan seni pembuatan labu sayung tradisional. Keunikan yang terdapat pada kraftangan tembikar picit tangan seharusnya menjadi warisan sejarah yang harus dipelihara dan dilestarikan agar tidak luput ditelan zaman. Kelibatnya yang tampil dengan perwatakan ceria sedikit sebanyak menghiburkan hati kanak-kanak yang berkunjung ke sini bersama keluarga. Selain itu, dia juga membuat kerja sampingan dengan menjadi ahli komuniti Kami Clown di Ipoh sebagai badut untuk pelbagai majlis bagi menampung perbelanjaan kucing jagaannya. Pada waktu rehat, Nazirah yang lebih dikenali dengan nama badutnya Kitty Pinky the Clown atau Mama Pinky akan memberi makanan kepada kucing yang hadir ke premis tersebut. Abang, jamin kat jalan makan. Okey, makan. Selain mengutip kucing terbiar untuk dijaga di rumah, Nazirah juga sering melawat kucing jalanan di pasar berdekatan rumahnya. Kucing-kucing di sini bagaikan sudah mengenali wanita ini. Hanya mendengar sahaja bunyi motornya, semua haiwan tersebut berkejaran menyambutnya. Baginya, kegembiraan dan kepuasan membantu haiwan di sini dapat menghilangkan segala kepenatannya mencari dana untuk si comel ini. Antara kucing terawal yang dibela Nazirah adalah Tabah. Ia mati akibat penyakit leukemia. Kehilangan Tabah adalah salah satu punca buat dirinya terus kuat membantu haiwan-haiwan jalanan yang lain. Hampir 2 tahun saya bela dia mati sebab leukemia. Memang sedih sangat. Berminggu-minggu sampai hari ini setiap kali saya nak pergi kerja, saya mesti akan pergi kubur-kubur Tabah, kubur-kubur kucing-kucing saya yang lain. Bukan sekadar haiwan peliharaan, kucing-kucing yang dibela dijaga bagaikan menatang minyak yang penuh. Baginya, tanpa kucing, tiadalah Nazirah. Pengorbanan yang dilakukan tanpa mengharapkan balasan bukti cintanya terhadap haiwan tersebut. Longgokan sampah sarap di sekitar kawasan Sungai Buloh Selangor ini menjadi medan meraih rezeki buat Sharifah Zarina Said Mansur dan keluarganya ketika mereka dilanda ujian kemiskinan suatu ketika dahulu. Dengan cuaca yang panas dan bauan yang agak tidak menyenangkan di sini, masih lagi ada individu yang sanggup bersusah payah berhadapan dengan longgokan sampah hampir setiap hari bukan untuk periuk nasi sendiri tetapi untuk rezeki insan yang lebih memerlukan. Walau kini Zarina 32 tahun dan suaminya yang berusia 39 tahun ini sudah mempunyai punca pendapatan yang lain, pencarian sampah sarap masih diteruskan demi tujuan murni, bersedekah kepada yang memerlukan. Setiap minggu, wanita di sebalik nikab ini sering menghantar hasil kutipan barangan terbuang untuk dijual. Hasil dari jualan sampah akan digunakan untuk membeli bahan keperluan seperti beras, bawang, ayam dan sayuran. Infak membawa maksud memberi.
Walaupun hampir setiap hari Zarina dan keluarganya berinfak tenaga dan makanan, mereka tidak pernah rasa kekurangan tatkala sering memberi. Akak selalu tertanya apa kebaikan yang boleh buat dan sampai bila kita nak hidup menerima. Jadi walaupun kita rasa kita macam susah, kita rasa macam ni, kita nak juga ada hati perasaan rasa memberi. Sebab bila kita memberi tu, feel dia tu tak sama macam kita menerima. Walau banyak tenaga dan masa dikorbankan, melihat raut wajah gembira si penerima, segala penat lelah mencari sampah dan menyediakan makanan seolah hilang begitu sahaja. Berbekalkan sampah yang dianggap tiada nilainya, mereka berjaya keluar dari kesempitan hidup. Melalui sampah juga, mereka mampu menghulurkan tangan buat insan yang pernah senasib. Bukan mudah untuk menjadi seorang yang memberi, terutamanya ketika hidup di dalam serba kesederhanaan. Namun, keluarga ini berjaya membuktikan bahawa mereka mampu bersedekah walau hanya dengan sampah. Lumrah manusia mempunyai pendapat yang berbeza. Begitu juga dengan hobi masing-masing. Kebiasaannya, ia dilakukan sebagai rekreasi bagi memenuhi masa lapang dan minat seseorang. Berbeza bagi pemilik truk pikap ini. Ia dibaik pulih untuk tujuan mengisi masa terluang. Tetapi, kini usaha itu membawa pulangan kepada pendapatannya. Berlatar belakangkan pengetahuan kejuruteraan mekanikal, Jasni yang berusia 50 tahun antara mereka yang terkenal di utara tanah air dalam kerja baik pulih kenderaan. Macam kami kira habuk yang keluar pada kereta ni, karat yang keluar kereta ni, kami panggil mas. Lagi banyak mas, mana lagi banyak duit lah. Mana dia lagi buruk, mana banyak kerja, kos dia tinggi lah. Hari ini, Jasni memulakan projek baru, Kombi. Jenama buatan Jerman keluaran 1979 ini akan diberi nafas baru pada keseluruhan struktur, badan dan enjinnya. Ini pintu kalau kita di Malaysia panggil 2 daun lah. Jadi cara buka dia satu step. Dia ada tali pinggang, maknanya tak mau bagi kena sana bodi rosak. Dan kita ada lagi satu step, buka 2. Okey. Jadi sini tolakkan dia. Melangkah dengan 1000 kekuatan, anak kedua daripada 3 beradik ini memerlukan pengorbanan masa yang belum tentu menghasilkan pulangan lumayan untuknya. Berpegang kepada filosofi lihat, dengar dan rasa. Bertitik tolak daripada kemahuan dan minat, disulami pula azam dan tekad. Hasil kerjanya mampu mengadun kombinasi usaha yang cukup padu bagi tatapan generasi akan datang. Pesan orang yang bijaksana dalam hidup ini jangan jadi seperti katak di bawah tempurung kerana bimbang langit akan sentiasa mendung. Sebab itu, ramai yang memilih untuk berjuang sama ada untuk menjaga keselamatan negara ataupun berjuang untuk martabatkan warisan bangsa ke peringkat yang lebih tinggi. Tak kala negara dilanda jerbu pada September tahun lalu, di Kedah telah berlangsungnya pertandingan Special Forces Ultimate Challenge 2019 SFUC. Grup Gerak Khas GGK, Pasukan Khas Laut Paskal dan Pasukan Khas Udara Paskal telah menghantar 2 pasukan bagi menyertainya. Setiap pasukan terdiri daripada 6 orang dan mempunyai kepakaran masing-masing. Terdapat anggota yang mempunyai kepakaran letupan, anggota yang mempunyai kepakaran medical, anggota yang mempunyai kepakaran di dalam perhubungan menggunakan radio dan juga anggota yang mempunyai kemahiran ataupun kepakaran sniper. Selain daripada setiap anggota mempunyai kemahiran dan juga kepakaran di dalam pengendalian senjata. Dalam pertandingan ini, para anggota perlu melalui 4 peringkat atau dipanggil disiplin. Disiplin 1 memerlukan peserta melakukan water jump, berenang, mendayung dan ujian komunikasi. Disiplin 2, ujian pandu arah dan baca peta. Disiplin 3, jalan lasak, ujian perubatan, penubuhan lokasi pendaratan helikopter, ujian komunikasi dan abseiling. Disiplin 4, ujian menembak taktikal, ujian letupan dan menyelamat tebusan. Sebenarnya ianya berbentuk ataupun merupakan satu konsep
kepada operasi sebenar yang melibatkan pasukan khas. Melaksanakan suatu operasi di dalam kumpulan kecil, jauh di dalam kawasan musuh untuk melaksanakan operasi bagi menyelamatkan tebusan. Baik, sekarang kami berada di checkpoint pertama, yang mana di checkpoint ini setiap pasukan akan diberikan tugasan untuk membaca peta di dalam gelap dan berbekalkan night vision Google dan juga kemahiran mereka masing-masing. Masa terhad diberikan untuk mereka mencari lokasi tertentu di atas peta, sementara akan pasukan lain melakukan round defense untuk menjaga kawasan persekitaran semasa tugasan dijalankan. Pertandingan ini berlangsung selama 5 hari. Para anggota terlibat perlu menjalani disiplin 1 hingga 3 tanpa henti selama 4 hari berturut dengan membawa bebanan hampir 70 kilogram. Penghujung hari penutup pertandingan, pengumuman keputusan SFUC semakin dirasai. Special Forces Ultimate Challenge 2019 dimenangi oleh 21 GGK. Ternyata mereka mempunyai fizikal dan mental yang tinggi serta kepakaran yang spesifik. Bukit Jambul, Pulau Pinang. Di sini, seorang ibu tunggal memulakan perniagaannya mengambil upah membuat jahitan. Pemiliknya, Mahani Udik, 30 tahun, menceburi bidang ini sejak tahun 2013 kerana inginkan kehidupan yang lebih baik untuk anak-anaknya. Setiap tahun menjelang bulan Ogos, kedai jahitan Mahani menjadi tumpuan orang ramai yang mahukan sesuatu kelainan sambil memupuk semangat patriotisme. Antaranya Sariah Dalet dan anak-anak. Dia dan anak perempuannya, Dalili, adalah peminat tegar koleksi busana berkonsepkan kemerdekaan yang diilhamkan oleh Mahani sejak 6 tahun lalu. Tampak ringkas, tetapi setiap koleksi fashion bertema ini adalah hasil tangan dan rekaan eksklusif Mahani. Namun kerana pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, tempahan tahun ini merudum berbanding tahun-tahun sebelumnya. Bila saya menjahit, saya rasa happy sangat. Bila orang pakai, saya rasa saya berbangga. Saya bangga dengan kerja tangan saya bangga jadi orang Malaysia. Sebab dengan cara tu, saya boleh terapkan nilai kebanggaan tu dalam diri orang. Peluang memakai busana patriotik penting untuk menerapkan nilai-nilai murni dan membantu mereka menghayati erti sebenar negara yang merdeka. Merdeka! 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 Rumah ini ada cinta mendalam terhadap warisan bangsa. Memupuk cinta pada budaya bukan perkara mudah. Perjalanan itu memerlukan kudrat dan pengorbanan yang panjang. Kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Belum siap. Kain batik dalam sampan, semua datang dari Jawa. Sama cantik, samalah padan, bagai pinang di bah dua. Itulah gambarannya Amirul, seorang pemuda yang amat cintakan Zapin. Sepupu, sanak saudara, malah bakal isteri adalah penari Zapin yang amat dikagumi. Apa tidaknya kerana dalam keluarga ini sendiri adalah penggiat Zapin, yakni ibu bapanya, Cik Razak dan Puan Diana, pencinta Zapin tegar di negeri Johor. Jarak tidak menghalang pecinta Zapin untuk terus berhubung dan berinteraksi demi memantapkan ilmu yang ada.
Pelbagai cara dilakukan agar asas tarian ini dapat dikuasai generasi muda. Jika ilmu zapin tidak diperturunkan, anak muda tidak akan dapat mendalami indahnya budaya bangsa. Ketelitian dalam pemeliharaan zapin ini juga perlu diperluaskan, bukan hanya untuk bangsa Melayu, malah semua kaum. Kerana tarian ini mencerminkan kesantunan, moral, budi bahasa dan toleransi yang menjadi tuntutan nilai sejagat. Hayunan patung wayang kulit begitu sinonim dengan masyarakat Melayu. Namun, tok dalang dari masyarakat Tionghoa ini turut menyanjung tinggi seni warisan tersebut. Ini kisah Eo Hock Seng, antara insan terpilih berbakti memartabatkan seni warisan. Kesepakatan Tok Dalang Eo bersama anak-anak buahnya ini terserlah apabila mereka mampu membuat persediaan persembahan bersempena Tahun Baru Cina dalam masa yang singkat. Kadang-kadang orang tanya, awak ni betul ke Cina? Saya kata, awak tengok IC saya bagi dia, betul Cina, dia kata. Oh, saya kalah lah kat awak, dia kata. Satu Tok Dalang Melayu, di mana dia kata, saya kalah lah dengan awak, dia kata. Pada usia 14 tahun, Pok Chu telah bergelar Tok Dalang Muda. Minatnya terhadap seni tersebut bermula sejak umur 9 tahun ketika dia mendapat pendidikan di sekolah kebangsaan. Pok Chu menyatakan untuk menjadi Tok Dalang bukan tugas mudah kerana perlu menguasai pelbagai intonasi suara bagi menggambarkan watak dan emosi. Jatuh tahun ni, kalau ada Cina dia panggil tahun tikus. Okey. Oh, yang mula ke mana? Menurut Pok Chu, proses menjadi seorang pakar dalam wayang kulit, dia perlu mempelajarinya sejak dari kecil. Ambil habis mak angpau dia, habis mak. Sekali pandang, dia kelihatan seperti insan berusia biasa. Hakikatnya, dia antara aset seni budaya negara yang berharga. Walaupun Eo Hock Seng berdarah Tionghoa, usaha dia mengekalkan warisan wayang kulit untuk tatapan semua harus dicontohi. Kata Rumi, dalam hidup ini jadilah seperti sungai, sentiasa mengalir dan membawa kesuburan di sepanjang kehidupan. Itulah gambaran tentang perjuangan kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Semoga sentiasa berdoa agar kesulitan sentiasa berlalu dan kita dapat hidup lebih tenang dan bahagia. Semoga ini adalah satu titik mula untuk perjuangan yang lebih hebat selepas ini. Selamat Tahun Baru 2021. Membuat rondaan ke setiap bilik yang terdapat di pusat pemantauan ini. Ini berfungsi untuk menunjukkan kadar tekanan udara di dalam bilik pesakit. Sekarang ni saya sudah berada di Kota Tinggi Johor, iaitu lokasi Gajah Liar telah nampak mudah tapi sebenarnya sukar untuk menghasilkan sebiji labu sayung ini. Dalam keluarga ini sendirilah penggiat zapin, pencinta zapin tegar di negeri Johor. Panas dan bauan yang agak tidak menyenangkan di sini, masih lagi ada individu yang sanggup bersusah payah berhadapan. Di checkpoint ini, setiap pasukan akan diberikan tugasan untuk membaca peta di dalam gelap. Merdeka!